Ketika Alkitab untuk khutbah adalah daripada Kejadian 3 ayat 6 hingga 7. Apabila perempuan itu melihat bahawa buah pokok itu bagus sebagai makanan dan nampak sedap, apatah lagi buah itu mampu membuat seseorang menjadi bijaksana, dia pun mengambilnya lalu memakannya. Dia juga memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-samanya dan suaminya juga memakannya. Maka terbukalah mata kedua-duanya dan sedalam mereka bahawa mereka bertelanjang. Lantas mereka membuat cawat penutup aurat daripada daun pohon. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamindai Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini adalah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-72. 지난 시간에는 사단이 뱀을 통해 하와에게 결정적인 미끼를 던지는 장면을 살펴보았습니다. Dalam khutbah yang lalu kita telah meneliti bagaimana syaitan menggoda Hawa melalui ular. Syaitan memperdaya Hawa dan berkata bahawa Hawa dapat menjadi seperti Tuhan jika Hawa memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Betapa manisnya kata-kata itu bagi Hawa. Syaitan tahu bahawa Hawa tidak menyematkan firman Tuhan dalam hatinya, lalu menggoda Hawa dengan kata-kata tersebut. Hawa telah tertipu kerana dia tidak menyimpan firman Tuhan dalam fikirannya. Hawa tidak menolak kata-kata daripada syaitan, tetapi menerimanya. Pada saat itu juga, dosa ketamakan masuk dan berakar dalam tubuhnya. Sifat berdosa yang lahir daripada ketamakan ini akhirnya membuahkan buah dosa, keingkaran terhadap firman Tuhan. Dalam khutbah pada malam ini, saya akan menjelaskan bagaimana Hawa menghasilkan buah dosa. Kejadian 3 ayat 6 menyatakan, apabila perempuan itu melihat bahawa buah pokok itu bagus sebagai makanan dan nampak sedap, apatah lagi buah itu mampu membuat seseorang menjadi bijaksana, dia pun mengambilnya lalu memakannya. Dia juga memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-samanya, dan suaminya juga memakannya. Apakah pokok itu? Pokok itu adalah pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Ketika Hawa tertipu oleh godaan syaitan, kejar badannya mula beroperasi dalam fikirannya. Akibatnya dia melihat buah itu dan pandangan yang berbeza. Buah yang sama daripada pokok itu kini kelihatan berbeza. Buah itu kelihatan enak untuk dimakan, menarik pada pandangan mata dan cukup diingini untuk menjadikannya bijaksana. Gambaran ini menyerupai pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Ayat ini menggambarkan bahawa sifat berdosa ketamakan lahir daripada 3 keinginan ini. Buah pokok itu kelihatan baik untuk dimakan merupakan kerja keinginan nafsu. Buah pokok itu kelihatan menarik pada pandangan mata merupakan kerja keinginan mata. Buah pokok itu diingini kerana memberikan kebijaksanaan merupakan kerja keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16 menyatakan, segala yang ada di dunia ini, keinginan nafsu dan mata serta keangkuhan hidup bukanlah daripada Bapa tetapi daripada dunia. Semua ini tidak datang daripada Tuhan tetapi daripada dunia, yakni daripada iblis. Seperti yang dikatakan, keinginan nafsu, keinginan mata dan keangkuhan hidup datang daripada syaitan, penguasa dunia ini. Ketika Hawa diperdaya oleh godaan syaitan, sifat dosa berupa ketamakan lahir dan kemudian menjadi aspek badani. Aspek badani berkembang daripada 3 keinginan ini yang menyebabkan manusia melakukan pelbagai dosa. Saya telah menjelaskan masuk keinginan nafsu, keinginan mata dan keangkuhan hidup dalam siri khutbah tentang 1 Yohanes. Oleh itu, izinkan saya untuk mengulasnya secara ringkas.
이 시간에는 간단히 개념만 Pertama, keinginan 설명드리겠습니다. nafsu ialah 먼저 keinginan 육신의 untuk 정욕은 mengikuti nafsu 육신을 dan 쫓아 melakukan dosa. 범죄하려고 하는 Keinginan untuk 속성입니다. melakukan perkara berdosa menurut 육신을 kehendak 쫓아 tubuh. 범죄하려고 하는 Nafsu di 속성. sini merujuk kepada gabungan 육신은 tubuh 사람의 manusia 몸과 dan sifat 질성이 berdosa. 결합된 것이고요. Keinginan untuk melakukan jenayah atau dosa iaitu keinginan untuk 사람에게 있는 menzahirkan sifat 질성이 berdosa secara 겉으로 luaran 표출되려고 dikenali 하는 sebagai 욕구. keinginan nafsu. 곧 Seseorang 범죄하고 mempunyai 싶은 keinginan ini 욕구가 dengan kuat 육신의 akan melakukan banyak 정욕입니다. dosa. Dan sifat berdosa 이러한 itu 것을 telah 내 mengakar dalam 마음에서 빼내지 dirinya 않으면 hingga 또 ke 이런 tulang 것이 dan 강한 사람, 즉 sumsum. 죄를 많이 짓는 사람은 뼛속, 몇 가지 이 골수까지 Oleh itu, 이런 게 jika 박혀 akar 있다고 dosa yang 했어요. telah tertanam hingga 그 ke tulang dan 뼛속까지 sumsum tidak 골수까지 dicabut, 그 dosa itu akan 빼내버리지 kembali 않으면 hidup semula. 다시 살아나요. 그래서 사람에게 있는 죄성이 겉으로 표출되려고 Keinginan untuk 하는 melakukan 욕구, dosa 곧 disebut sebagai 범죄하고 keinginan 싶은 욕구가 nafsu. 육신의 Keinginan 정욕입니다. nafsu ialah keinginan untuk melakukan 간음하고 pelbagai 싶고 dosa seperti 혈기내고 berzina, 싶고 도적질하고 selingkuh, 싶은 욕구, mencuri, membenci orang lain 미워하고 dan 싶은 menjadi 욕구, marah. 이렇게 죄를 짓고 싶은 욕구가 Seperti yang 다 dinyatakan dalam 육신의 ayat tadi, 정욕이라는 말입니다. 하와가 선악과를 볼 때 apabila 먹고 perempuan itu melihat 싶다 bahawa 한 buah 것은 pokok itu bagus 단순히 sebagai 식욕이 makanan dan nampak 생겼다는 sedap, 의미가 hal itu 아니지요. tidak bermaksud bahawa timbul 먹지 selera 마라 pada 하신 diri Hawa 말씀을 untuk makan 먹이고 buah 싶은 itu. 마음, Keinginan 하나님의 untuk 명을 mengingkari perintah Tuhan yang 거스르려는 berfirman, 마음, jangan makan, 곧 telah timbul 범죄하려는 dalam 마음이 hatinya, yakni keinginan 생긴 untuk melakukan 것입니다. dosa. Inilah 이는 kejar 육신의 keinginan 정욕의 nafsu. 작용이지요. 다음으로 Keinginan 안목의 mata ialah 정욕이란 sifat yang menggerakkan 눈으로 hati 보고 kita dan 귀로 membuatkan kita 듣는 cenderung 것을 untuk 통해 mengikut perkara-perkara 마음이 badani 동요되어 melalui apa yang kita lihat 좋은 dan 것들을 dengar. 추구하게 만드는 Katakan apabila anda 속성입니다. mengalami sesuatu yang memberikan perasaan 사람이 yang 어떤 baik 것을 경험하면서 dan anda 좋다는 menyimpannya dalam 느낌과 hati 함께 sebagai perasaan yang 마음에 baik, 담아 놓았다고 kemudian anda 합시다. akan mengingat perasaan yang sama apabila 그러나 anda 다음에 melihat 그 atau 경험을 mendengar sesuatu yang 연상시키는 mengingatkan 것을 anda 보고 들을 때 kepada pengalaman 좋았던 그 itu. 느낌이 되살아납니다. 그러니까 그렇게 Apabila manusia melihat 경험을 atau mendengar 연상시킬 때 sesuatu yang 보고 membangkitkan 좋았다 그럴 때 hubungan atau 바로 pengalaman 그 sedemikian, 좋다는 perasaan yang 느낌이 baik itu akan 되살아난다 이 muncul 말이에요. dengan serta-merta. 예전에 좋은 느낌으로 세상을 Orang yang 취했던 pernah 사람이 그 menikmati dunia dan 느낌을 perasaan yang 되살릴 만한 menyenangkan 것을 akan terdorong 접하게 untuk 되면 menikmatinya 다시 lagi apabila 세상을 mereka 취하고 berhubung dengan 싶은 perkara-perkara yang 욕구가 mengembalikan 강해집니다. kenangan dan perasaan itu. 그래서 그 욕구를 쫓아 육을 Mengikut perasaan dan 취하게 되죠. keinginan itu, mereka pun 그래서 menerima 하나님은 perkara-perkara 그것까지 badani 기도하고 ini. 회개해서 Oleh 빼내버리는 itu, 것이 Tuhan memberikan perintah 참이라고 kepada 말씀하셨다 kita 이 말이에요. untuk berdoa 빼내버리는 거. dan bertaubat supaya kita dapat 하와도 menyingkirkan 선악과를 볼 akar 때와 dosa. 느낌이 달라졌습니다. Perasaan 예전에 Hawa 청년이 terhadap pokok 죽으리라 pengetahuan 하신 mengenai perkara yang 말씀을 baik dan yang 맹신했을 jahat juga 때는 telah berubah. 선악과의 Ketika dia 근처에도 masih 가지 mengingat firman 않으려 Tuhan, engkau 했을 pasti mati, 것입니다. dia bahkan tidak berani untuk mendekati 보통 pokok itu. 사람들이 마약을 Cuba kita 떠올리면 fikirkan 어떻습니까? bagaimana perasaan biasa 가까이 하면 manusia 안 terhadap 된다, dadah. 위험하다, Mereka akan 끔찍하다 berasa, 이런 느낌과 saya 생각이 tidak patut 들죠. mendekatinya, 그 경험, dadah 이런 berbahaya dan 시험해보지 않았기 mengerikan. 때문에 이런 느낌이 강하진 Mengapa? 않습니다. 그러나 들어서 Kerana 압니다. mereka tidak pernah 일부러는 mencuba 그걸 dadah, 먹으면 안 jadi 된다. perasaan itu tidak begitu 먹으면 kuat. 중독되면 굉장히 힘들다. 중독에서 벗어나기도 Anda tahu 힘들고 bahawa anda 나를 tidak patut mengambil 컨트롤할 수 dadah. 없는 Jika 그런 seseorang 상태로 menjadi 빠질 수 ketagih, 있으니까 sangat sukar 먹으면 untuk 안 berhenti, 된다는 들어서 합니다. sukar untuk membebaskan diri daripada ketagihan itu. 그래서 Anda tidak berani 먹으려고 하고 mencubanya. 주려고도 않게 Hal ini 되죠. kerana dadah akan perlahan merosakkan tubuh dan minda. 자, 마약은 몸과 Dan 마음을 akhirnya 서서히 membawa 상하게 kematian. 하다가 마침내는 죽음에 이르게 하기 때문입니다. Namun begitu bagi orang yang sudah ketagih, mereka mempunyai perasaan yang kuat apabila mengalami kesan dadah. Mereka diputarkan oleh perasaan sensasi dan kemudian tidak dapat keluar daripada lumpur kebinasaan. Begitu juga sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat dosa melalui apa yang dilihat, didengar atau dialami yang telah diserap bersama perasaan menyenangkan. Itulah yang dinamakan sebagai keinginan mata. Itulah sebabnya saya pernah menyuruh anda cuba untuk mengalami neraka dengan meletakkan tangan anda ke dalam air panas. Orang mendengar kata-kata saya itu akan melakukannya. Kini tahu betapa panasnya air itu. Mereka dapat membayangkan neraka dengan meletakkan tangan mereka ke dalam air panas dan dengan segera menarik tangan keluar. Hal ini bermanfaat kepada orang yang taat. Keangkuhan hidup pula ialah sifat yang cuba untuk menunjukkan diri dengan mengikut keseronokan dunia.
Manusia badani suka bermegah di hadapan orang lain tentang apa yang dimiliki oleh mereka. Apabila mereka dipuji kerana kekayaan, kemasyhuran, ilmu pengetahuan, kuasa sosial atau rupa paras, mereka berasa seronok dan menikmati perhatian daripada orang lain. Keinginan sebegini untuk menunjuk-nunjuk dan bermegah tentang diri inilah yang dinamakan keangkuhan hidup. Dan hal ini menyebabkan orang itu menerima pelbagai perkara badani. Hawa juga bersikap seperti ini. Dia mempunyai fikiran untuk menjadi makhluk yang lebih baik, fikiran untuk menjadi seperti Tuhan. Lalu dia melihat bahawa buah itu mampu membuat seseorang menjadi bijaksana. Pokok itu kelihatan dapat memenuhi keangkuhan hidupnya. Seperti yang telah saya jelaskan, apabila Hawa melihat pokok itu setelah dia digoda oleh syaitan, keinginan nafsu, keinginan mata dan keangkuhan hidup mula bekerja dalam dirinya. Pada akhirnya, dia memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Tambahan pula dia juga memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-samanya dan suaminya juga memakannya. Ketika Hawa menyuruh Adam makan buah pokok itu, apa yang sepatutnya dilakukan oleh Adam? Adam sepatutnya memarahi Hawa dengan keras dan membawanya kepada Tuhan agar Hawa dapat diampunkan. Namun begitu Adam tidak berbuat demikian. Anehnya, dia taat kepada kata-kata Hawa. Seperti yang dirancang oleh syaitan, Adam akhirnya juga makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Sebab Adam menurut kata-kata Hawa dengan mudah adalah kerana dia juga mempunyai keinginan untuk menjadi makhluk rohani yang sempurna. Adam memang roh yang hidup, tapi dia bukan makhluk rohani yang sempurna. Dia tidak sempurna. Jika tenaga hidup, iaitu nafas Tuhan yang dihembuskan ke dalam dirinya ditarik balik, maka ada kemungkinan dia akan kembali menjadi makhluk badani yang berasal daripada debu tanah. Jika tenaga hidup daripada Tuhan hilang, dia akan kembali kepada kewujudan badani. Adam sedar tentang batasan dan kekurangannya ini. Dia memang pemerintah langit pertama dan kedua. Tapi dia tahu bahawa dia pada asalnya berbeza daripada makhluk-makhluk di langit ketiga, iaitu dunia rohani yang sempurna. Oleh itu, Adam mempunyai kerinduan dalam hatinya untuk menjadi makhluk rohani yang sempurna. Hawa juga begitu. Syaitan mengambil kesempatan daripada hal ini, lalu syaitan secara licik menggoda mereka melalui ular. Dia mula-mula menggoda Hawa kerana Hawa lebih mudah untuk didekati dan kemudian menyebabkan Adam jatuh melalui Hawa. Saudara-saudari yang saya kasihi, ada satu pengajaran penting di sini yang perlu anda simpan dalam hati anda, iaitu jangan tertipu seperti Adam apabila seseorang menggoda anda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anda mesti menolaknya secara tegas pada saat itu juga. Pada masa yang sama, anda mempunyai tanggungjawab untuk menyedarkan orang menggoda anda supaya dia sedar dan bertaubat atas perbuatannya. Apabila seseorang tidak merasakan bahawa ini ialah tanggungjawab yang serius, mereka dengan mudah akan jatuh ke dalam kejahatan. Mari kita meneliti situasi ini dari sudut pandangan adat. Hawa telah memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, tetapi tiada apa-apa yang berlaku kepadanya. Hawa bahkan berkata kepada Adam, "Makanlah, tidak ada apa-apa." Adam yang begitu mudah menurut ajakan Hawa. Demikian juga banyak orang pada hari ini melakukan dosa dan memberikan alasan bahawa itu ialah salah orang lain. Mereka berkata, semua orang melakukannya, jadi tidak salah kalau saya juga melakukannya. Atau, saya bukan orang yang memulakannya, mereka lah yang memulakan. Disebabkan pemikiran seperti ini, bahawa semua orang buat, banyak orang bertindak bertentangan dengan kebenaran dan hidup dalam pelanggaran hukum. Sebagai contoh, dalam dunia perniagaan, ada orang terjatuh ke dalam perangkap dalam pemikiran. Syarikat lain semuanya menggunakan muslihat. Kalau saya tak buat, saya saja yang rugi. Syaitan menanamkan pemikiran sebegini dalam fikiran anda, lalu menghasut anda untuk hidup dalam pelanggaran hukum.
누군가를 통해 다들 그렇게 하니까 이 정도 Namun begitu, Anda dapat menemui banyak contoh orang berjaya dengan mengamalkan standar moral yang tinggi. Tidak semua orang berjaya dan menipu dan melanggar hukum. Apabila Anda mendengar orang berkata tidak apa-apa kerana semua orang berbuat begitu, Anda perlu sedar bahawa ini ialah kata-kata yang akan menyesatkan Anda ke jalan dosa. 그냥 이러면 안 된다고 Secara ringkas, bagi penjelasan setakat ini, Hawa telah digoda dan memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Kemudian dia memberikannya kepada suaminya, Adam. 왜 받아먹었다고 했는지. Adam pula menerimanya tanpa berkata apa-apa untuk menolaknya. 누가 나를 Mengapakah Adam menerima dan memakan buah itu tanpa menolaknya? Sekarang Anda sudah tahu jawapannya, bukan? 내 마음에 있기 때문에 Begitu juga jika seseorang telah menipu Anda dan Anda terpedaya, hal itu kerana Anda mempunyai dosa ditipu. Jika Anda berselingkuh, hal itu bermaksud bahawa orang lain menggoda Anda. Anda menginginkannya dan menerimanya, dan Anda mempunyai keinginan untuk melakukan perselingkuhan. Pada mulanya Anda mungkin pura-pura menolaknya, tapi akhirnya Anda mengalah. Kata makan dan sikap mementingkan diri sendiri juga sama. Anda mahu mendapat wang walaupun dengan cara yang salah dan melanggar undang-undang. 나도 불법을 행해서라도 돈을 벌고 싶다는 마음이 있기 때문에 누가 불법인데 Kaedah itu mungkin tidak sah, tapi jika Anda tergoda dan janji untuk mendapatkan banyak wang, bukankah Anda akan tergoda lagi? 내가 그런 마음이 없다. Selagi Anda mempunyai tekad yang kukuh untuk berjalan di jalan yang benar, taat kepada hukum dan hidup menurut firman Tuhan, Anda tidak akan tertipu oleh godaan sesiapa pun. Jika Anda tetap berjalan di jalan benar, Anda tidak akan tertipu. 그래서 알고 속는다는 게 그런 거예요. Namun begitu, ada kalanya saya tahu bahawa orang lain sedang menipu saya. 알고 속는 것은 Tapi saya tidak bertindak balas secara langsung terhadap kelakuan mereka. Mereka mungkin berfikir bahawa saya bersetuju sedikit sebanyak. Dalam situasi ini, tiada kerugian kerana saya tahu bahawa mereka sedang menipu saya. Tetapi saya masih mengambil berat tentang mereka. Orang dunia ini bahkan berkata, bersikap acuh tak acuh itu lebih teruk daripada kebencian. Jika seseorang itu melanggar firman Tuhan dan sudah pasti sedang menuju ke jalan kebinasaan. Tapi jika Anda berpura-pura tidak tahu apa-apa, jelas bahawa Anda langsung tidak ada kasih. Alkitab dengan jelas memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan jika seorang saudara berdosa. Yang pertama, Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 15 hingga 17, jika saudara membuat dosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan diam-diam antara kamu berdua sahaja. Sekiranya dia mahu mendengar kamu, artinya kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Jika Anda menyelamatkan satu jiwa daripada kematian, Anda telah mendapat seorang saudara. Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, ada satu prosedur yang perlu Anda ikuti dalam situasi seperti ini. Apabila Anda melakukan kesalahan, langkah pertama bukanlah terus melaporkannya kepada gereja. Jika Anda sudah menasihatinya dan dia tidak mendengar, maka langkah seterusnya adalah dengan meneruskannya mengikut firman Tuhan. Ayat 16 menyatakan, jika tidak, bawalah seorang dua bersamamu kerana telah tersurat. Setiap tuduhan harus disokong dengan kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Bawalah seseorang yang lebih senior daripada anda dan 1 atau 2 orang lagi bersama untuk menasihatinya sekali lagi. Ayat 17 menyatakan, sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, melumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah itu pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah ataupun memungut cukai. Jika dia tidak mendengar nasihat anda pergi dan bercakap dengan 2 atau 3 orang lain yang boleh menasihatinya. Dan jika dia masih enggan mendengar nasihat, barulah anda memaklumkan gereja. Itulah prosedurnya. Jika dia tidak mahu mendengar nasihat gereja, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dan memungut cukai. Hal ini bermaksud bahawa dia boleh disingkirkan daripada gereja dan diserahkan kepada syaitan. Dengan demikian, dia tidak akan menerima keselamatan. Yakobus 5 ayat 19 hingga 20 menyatakan, saudara-saudaraku, jika seorang dalam kalanganmu tersesat daripada jalan kebenaran, lalu yang lain memimpinnya kembali kepada Allah, ingatlah ayat ini. Sesiapa memimpin seseorang berdosa kembali kepada jalan salah, maka dia menyelamatkan roh orang yang berdosa itu daripada kematian dan menutupi banyak dosa. Selain itu, Galatia 6 ayat 1 juga menyatakan, saudara-saudara, jika seseorang didapati melakukan sesuatu kesalahan, anda yang bersifat rohani, pimpinlah dia ke jalan baik dengan lemah lembut sambil menjaga dirimu. Jangan sampai anda turut tergoda. Jadilah anak Tuhan yang matang supaya anda dapat dengan sendirinya menolak godaan syaitan. Saya berharap anda bukan saja dapat menolak godaan, malah juga membantu orang yang lemah dalam iman dan yang melakukan dosa.
mereka. Hal ini berkenaan berkali-kali memberikan peluang kepada orang yang melakukan dosa. Melalui proses kasih ini, kita dengan tulus berharap dia akan berpaling kembali. Berpura-pura tidak tahu dan mengabaikannya bukanlah kasih. Ketika anda melakukannya, saya berharap tiada seorang pun antara anda yang tertinggal di belakang, tetapi semuanya maju bersama dengan semangat mengalah-ngalah ke arah iman roh. Saudara dan saudari dalam Kristus yang saya kasihi, sekarang marilah kita teruskan ke Kejadian 3 ayat 7. Ayat ini menyatakan, maka terbukalah mata kedua-duanya dan sedalam mereka bahawa mereka bertelanjang. Lantas mereka membuat cawat penutup aurat daripada daun pokok ara. Daripada ayat ini dan seterusnya anda dapat lihat bagaimana Adam dan Hawa berubah setelah melakukan dosa. Yang pertama, ayat itu menyatakan, terbukalah mata kedua-duanya. Selepas mereka memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, mata mereka terbuka. Adakah ini kedengaran seperti perkara yang baik? Namun begitu, hal ini bermaksud bahawa kerja jiwa telah bermula. Mereka sebelum ini ialah makhluk yang hidup. Mereka hanya mempunyai fikiran rohani. Tapi kini fungsi jiwa mula hidup. Apabila kerja jiwa bermula, mereka sedar bahawa mereka telanjang. Lalu mereka membuat cawat daripada daun pokok ara untuk menutup tubuh mereka. Mereka ialah makhluk hidup. Tapi kini jiwa mula bekerja dalam diri mereka. Sebelum mereka memakan buah daripada pokok pengetahuan melalui perkara yang baik dan yang jahat, mereka hidup tidak terhitung lamanya tanpa memakai pakaian. Selepas memakan buah itu, mereka mula berasa malu atas ketelanjangan mereka. Oleh itu, mereka membuat cawat untuk menutup tubuh mereka. Untuk sekian lama, mereka tidak berasa malu. Jadi, mengapa tiba-tiba mereka berasa malu? Hal ini merupakan kerja jiwa yang tergolong dalam ketidakbenaran. Sifat badani telah masuk ke dalam hati mereka. Lalu mereka melakukan perbuatan badani dengan melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah daripada pokok itu. Sekarang melalui kerja jiwa, pemikiran badani mula menjadi lebih aktif. Sekarang, apakah kaitan memakan buah daripada pokok pengetahuan dengan permulaan kerja jiwa? Tuhan telah berfirman bahawa jika mereka makan buah daripada pokok itu, mereka pasti mati. Seperti yang difirmankannya, Adam dan Hawa mati secara rohani selepas memakan buah itu. Jika anda berterusan melakukan kerja badani, anda pasti mati. Anda tahu bahawa jika anda berterusan melakukan kerja badani, anda tidak mendapat keselamatan. Lebih-lebih lagi jika anda melakukan kerja badani yang membawa kematian, maka roh pertaubatan tidak akan datang dan anda tidak dapat diselamatkan. Jika anda melakukan dosa sebegitu, anda akan masuk neraka. Hal ini telah berulang kali dinyatakan dalam perjanjian lama dan baru. Itulah sebabnya saya menjelaskan perkara ini berulang-ulang kali sejak awal penubuhan gereja ini, supaya tiada seorang pun melakukan dosa ini dan masuk neraka. Saya telah berkali-kali mengajar tentang dosa yang membawa kematian dan dosa yang menghalang roh pertawatan. Mungkin gereja ini satu-satunya gereja yang menjelaskan perkara ini sedalam ini. Sekarang, seperti mana firman Tuhan, Adam dan Hawa yang memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, mati. Mereka ialah roh yang hidup, jadi bagaimana dapat mati? Roh yang hidup atau makhluk hidup ialah tubuh yang terbuat daripada tanah liat yang diisi dengan nafas roh. Jika nafas roh ini hilang, maka roh yang hidup akan mati. Pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa keingkaran, hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Mereka tidak lagi diberikan kekuatan rohani. Sebaliknya, kekuatan badani mula masuk ke dalam diri mereka. Setelah pintu dosa terbuka, kekuatan badani membanjiri diri mereka. Seiring dengan masuknya kekuatan badani, nafas roh keluar daripada mereka. Hasilnya, perubahan yang besar telah terjadi kepada Adam dan Hawa. Antara roh, jiwa dan tubuh, dahulunya roh menjadi tuan apabila mereka dipenuhi oleh nafas roh. Namun begitu kini jiwa dan tubuh menjadi tuan, yakni dalam situasi yang terbalik. Semakin tubuh mereka diisi dengan kekuatan badani, jiwa menjadi semakin kuat. Masalahnya adalah bahawa kerja jiwa tergolong dalam ketidakbenaran. Akibat sifat badani yang masuk ke dalam fikiran mereka,
Pemikiran yang tidak benar mulai timbul, lalu mereka melakukan dosa. Fakta bahawa Adam dan Hawa menyedari perkara yang baik dan yang jahat setelah mereka memakan buah daripada pokok pengetahuan bukanlah masalah besar. Masalah yang sebenar adalah bahawa kerja jiwa yang tergolong dalam aspek badani akhirnya bermula. Apabila seseorang yang belum pernah berdosa melakukan dosa, jiwa mulai berfungsi. Jika anda mencuri benda kecil secara berulang-ulang kali, akhirnya anda juga mencuri barang yang lebih besar. Pada awalnya, anda mungkin tidak berani mencuri barang yang besar, tetapi apabila bermula dengan sesuatu yang kecil, anda akhirnya berani mencuri barang yang besar. Zina dan nafsu pun sama. Kasih sayang fizikal bermula dengan baik, tapi akhirnya membawa kepada dosa yang membawa kematian. Syaitan menggoda kita untuk melakukan dosa yang lebih berat lagi, membawa kepada kematian, melalui perilaku yang pada mulanya kita anggap tidak apa-apa. Zina bermula dengan berpegangan tangan, berfikir bahawa tidak apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan berfirman bahawa seorang lelaki dan seorang perempuan tidak sepatutnya menaiki kereta berdua-duaan. Mereka biasanya bermula dengan berpegangan tangan. Laki secara diam-diam memegang tangan wanita itu di dalam kereta. Mereka naik kereta bersama-sama kerana kerja jiwa, perselingkuhan dan nafsu. Kedua-dua mereka ingin berzina. Jadi salah seorang mengajak untuk naik kereta bersama-sama. Yang seorang lagi berpura-pura dia tidak dapat menolak lalu menerima ajakan itu. Pada akhirnya perasaan itu semakin kuat dan akhirnya mereka melakukan dosa yang membawa kematian. Dengan mengetahuinya, Tuhan melarangnya sejak awal. Oleh sebab keingkaran mereka, mereka melakukan dosa badani. Apabila manusia menyedari perkara yang baik dan yang jahat, jika mereka memikirkan segala sesuatu dengan kebaikan, mereka tidak akan melakukan dosa. Namun begitu mereka akhirnya melakukan dosa kerana mereka mempunyai pemikiran badani. Fakta bahawa mereka menyedari diri mereka telanjang bukanlah masalah yang besar. Yang penting ialah kerja jiwa yang tergolong dalam badani menyebabkan mereka berasa malu akan ketelanjangan mereka. Jika mereka berfikir secara rohani, mereka tidak akan ada perasaan malu. Mereka telah hidup sekian lama dan semua orang lain di Taman Eden hidup seperti mereka. Jadi tiada sebab bagi mereka untuk berasa malu. Namun begitu, sebaik saja ketidakbenaran tertanam dalam fikiran mereka, mereka menilai diri mereka sendiri dan berasa malu. Izinkan saya untuk membantu anda lebih memahami perubahan dalam diri Adam dan Hawa. Katakan ada satu stesen penyiaran kebangsaan dan satu stesen penyiaran tempatan. Dua stesen penyiaran tersebut menghantar isyarat pada waktu yang sama. Dahulu Adam dan Hawa hanya mendengar siaran daripada stesen kebangsaan. Isyarat daripada stesen kebangsaan bukan saja lebih kuat, malah mereka sentiasa menetapkan alat penerima mereka kepada saluran stesen kebangsaan. Oleh itu siaran tempatan langsung tidak kedengaran. Pada suatu hari, secara tidak sengaja mereka menukar saluran kepada stesen lain. Inilah yang terjadi kepada mereka ketika mereka memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Ketika isyarat daripada stesen kebangsaan semakin kelam, mereka dapat mendengar siaran daripada stesen tempatan dengan lebih jelas. Dengan demikian, ketika Adam ialah makhluk hidup, dia sepenuhnya diterangi oleh roh dan jiwanya tidak dapat berfungsi. Ketika tenaga rohani semakin lemah, kekuatan rohaninya menjadi lemah, lalu jiwanya mengambil alih dan menjadi lebih aktif. Oleh itu, kenangan masa lalu datang ke dalam fikiran dan ada orang mengatakan bahawa mereka berasa sunyi kerana hal itu. Namun begitu, orang percaya kepada Tuhan tidak perlu berasa sunyi. Mereka sibuk berdoa, membaca firman, mendengar firman dan memperlengkapkan diri mereka dengan roh. 하나님 믿는 사람은 외로움이라는 게 없거든요. 기도하기 바빠, 말씀 보기 바빠, 말씀 듣기 바빠, 영에 무장하기도 바쁜데 하나님이 또 많이 있죠. 도대체 외로울 시간이 없어요. 사단이 그렇게 만들어 가는 거죠. 다시 옛날
지었던 범죄를 다시 하도록 분리로 나간다면 혼의 일어나고 또 마음에 그런 게 이게 마음에서 완전히 빼내지 않기 때문에 그런다. 빼내버리면 이제 혼호작용이 안 일어날 텐데 말이에요. 자, 이러한 영적인 원리는 오늘날에도 동일하게 적용됩니다. Namun begitu juga ada banyak kerja untuk Tuhan. Jadi sememangnya tidak masak untuk berasa sunyi. Syaitan membuatkan perasaan sunyi itu timbul. Syaitan menyalakan api yang menyebabkan anda mengulangi dosa yang sama yang pernah anda lakukan. Itulah kerja jiwa dan hal itu berlaku kerana anda belum membuangnya daripada hati anda dengan sepenuhnya. Jika anda telah membuangnya, kerja jiwa tidak akan berlaku. Prinsip rohani ini juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian anda pada hari ini. Meskipun anda belum membentuk hati menjadi rohani sepenuhnya, apabila anda menerima kepenuhan Roh Kudus dan dipenuhi oleh kekuatan rohani, mudah bagi anda untuk mengawal kerja jiwa. Pada saat pemikiran badani muncul, anda bahkan dengan segera menukarnya menjadi pemikiran rohani. Anda pun pernah mengalaminya. Walaupun anda seorang yang baru percaya, ada masa di mana anda menerima Roh Kudus dan berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga anda menjadi dipenuhi Roh Kudus. Kepenuhan ini akan mengatasi semua kerja jiwa. Dengan menundukkan kesan jiwa dan melihat realiti dan pemikiran positif dan dengan mata iman. Walaupun anda belum masuk ke dalam keadaan rohani sepenuhnya, anda mungkin meluangkan masa untuk bertumbuh iman. Namun begitu, jika anda hilang kepenuhan ini dengan melihat perkara duniawi atau menerima hal-hal duniawi, anda akan kembali mengalami kerja jiwa. Pada akhirnya, kerja jiwa adalah fungsi yang mesti anda buang oleh doa dalam menjalani kehidupan beriman. Jika anda membuang semua itu dan masuk ke dalam roh, anda tidak akan dipenuhi oleh kerja syaitan dan kerja jiwa juga tidak akan berlaku. Dosa-dosa yang membawa kepada kematian baik fizikal maupun rohani tidak akan berlaku. Oleh itu, anda dapat menjalani kehidupan iman yang benar-benar damai, sukacita dan bahagia. Mengapa? Kerana anda sama sekali tidak berasa risau. Oleh itu, anda tidak menerima kerja syaitan. Anda tiada keinginan atau niat untuk berdosa. Hanya dengan cara itulah kedamaian, kegembiraan, kebahagiaan dan kesyukuran yang sejati akan hadir. Begitulah seharusnya kehidupan iman. Oleh itu, walaupun pemikiran badani timbul setelah anda menerima kepenuhan Roh Kudus semula, anda dapat dengan serta-merta menukarkannya kepada pemikiran rohani. Apabila anda masuk ke dalam tahap roh, pemikiran badani tidak akan timbul lagi dalam diri anda. Apabila anda sudah masuk ke dalam tahap roh penuh, jika anda cuba berfikir pemikiran badani sekalipun, pemikiran badani tidak akan muncul. Begitu juga apabila hati anda telah dipupuk menjadi hati rohani, jiwa akan dikuasai roh dan anda hanya akan berfikir secara roh. Sebaliknya, sebelum anda masuk ke dalam tahap roh, jika anda kehilangan kepenuhan Roh Kudus, sifat badani akan menerima kekuatan dan kerja jiwa akan menjadi aktif, sukar untuk memutuskan atau mengawal pemikiran badani. Pemikiran badani adalah punca kepada dosa. Oleh itu, Roma 8 ayat 6 hingga 7 menyatakan fikiran dikuasai oleh sifat tabi yang berdosa adalah kematian. Ini maksud saya apabila saya berkata bahawa orang yang berfikir secara badani menuju kematian. Apabila menerima kerja syaitan dan berfikir hal-hal badani, ialah sesuatu menuju jalan kebinasaan. Itulah sebabnya dikatakan, tetapi fikiran yang dikuasai oleh roh adalah kehidupan dan kesejahteraan. Orang yang hanya memikirkan perkara rohani, itulah kehidupan. Itulah kehidupan yang membawa kepada hidup kekal dan damai, damai yang sejati. Tidak mempunyai sebarang kerisauan atau kebimbangan ialah damai. Tiada keperluan untuk berasa risau tentang penyakit atau bencana. Bukankah keinginan untuk mengumpulkan lebih banyak wang juga merupakan usaha untuk melindungi diri daripada penyakit dan bencana? Pada hakikatnya, segala kebimbangan dan kerisauan itu bermula daripada pemikiran badani. Ayat 7 menyatakan, fikiran sifat tabi'i berdosa memusuhi Allah. Jika anda mempunyai pemikiran badani yang memusuhi Tuhan, adakah doa anda akan dijawab? Tidak. Kerana anda bermusuhan dengan Tuhan melalui pemikiran badani anda. Anda tidak akan menerima apabila anda meminta dan pintu tidak akan dibuka ketika anda mengetuk. Kerana fikiran sedemikian tidak tunduk kepada hukum Allah dan tidak dapat berbuat demikian. Dengan pemikiran badani, anda tidak dapat taat kepada kehendak Tuhan. Anda tidak dapat melakukannya walaupun anda mahu. Hal ini juga benar apabila anda mendengar firman Tuhan. Tidak kira apa-apa pun yang anda dengar, jika anda berfikir secara rohani dan menerimanya secara rohani, anda tidak akan salah faham. Sebaliknya, jika anda menggunakan pemikiran badani, anda akan salah tafsir, menghakimi dan akhirnya mengecam. Dalam khutbah yang seterusnya, kita akan meneliti apa yang dilakukan oleh Adam akibat kerja jiwa yang tergolong dalam sifat badani. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, dalam khutbah ini saya telah menjelaskan proses bagaimana ketamakan yang ditanamkan dalam fikiran Hawa akhirnya menghasilkan buah dosa.
Saya juga menjelaskan sebab Anda begitu mudah taat kepada kata-kata Hawa. Anda yang hidup pada akhir zaman ini terdedah kepada tidak terhitung banyaknya dosa. Namun begitu, ada satu perkara yang harus Anda ingat. Semua ini bergantung kepada kehendak bebas Anda, sama ada Anda menolak atau menerima godaan dosa. Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada semua manusia. Adam berdosa dengan kehendak bebasnya sendiri. Saya berharap Anda hanya bertindak dalam kebenaran. Semoga Anda akan menerima mahkota kebenaran apabila Anda berdiri di hadapan Hakim yang Maha Adil setelah Anda selesai menempuh perjalanan iman Anda. Dalam nama